Salam sejahtera, terima kasih karena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Perikatan Nasional tiba-tiba panik. Apa yang jadi sampai mereka mulai jadi panik? Rupa-rupanya mereka hanya menggunakan naratif kononnya MCA keluar kerajaan akan menyebabkan kerajaan ini tumbang. Tapi sebenarnya MCA keluar kerajaan bukan bermakna kerajaan lemah. Sebenarnya Perikatan Nasional lah yang dah habis modal. Saudara, Perikatan Nasional sekarang tak tahu nak buat apa. Semua senjata politik mereka dah tumpul. Mereka sangka bila MCA keluar kerajaan, Anwar goyang. Tapi realitinya yang sebenarnya goyang sekarang ini ialah Muhyiddin Hadi dan Perikatan Nasional. MCA keluar, so what? Kalau MCA keluar pun, so what? So what? MCA cuma ada satu kerusi, satu sahaja, dan PN sudah riak berlebih-lebihan. Seolah-olah kerajaan akan tumbang esok pagi. Itulah tanda mereka terdesak. Mereka kehausan isu. Mereka fikir rakyat Malaysia bodoh dan boleh dipermainkan dengan permainan angka yang kosong. Dari dulu sampai sekarang, Perikatan Nasional sibuk bermain dengan angka, dan angka-angka yang mereka tunjukkan itu semuanya kini memakan diri. Mereka kata kononnya nanti Anwar Ibrahim tumbang bulan 1, bulan 10, bulan 13, 14, tahun depan, awal tahun, awal minggu, awal bulan. Tapi nampaknya permainan cukup jumlah itu sampai sekarang tak juga cukup-cukup. Memalukan adalah cukup memalukan. Itu saja kata mereka. Saudara, ini Transfector for Life. Ini bukan ubat, ini ialah terapi imun. Siapa yang ada masalah kesihatan perlu dengar penerangan ini. Bagi mereka yang sehat, Andalah yang perlu dengar paling penting. Transfector for Life meningkatkan imun badan kita sehingga 400%. Dan Transfector for Life juga ialah terapi imun yang membantu mengajar imun badan kita menjadi bijaksana dan kuat. Dengan peningkatan daya imun tubuh badan kita, kita melawan semua jenis penyakit dari dalam tubuh kita. Kita ada tentera yang cukup, bukan sekadar cukup tetapi kuat untuk melawan penyakit. Jadi secara umumnya kita juga boleh sembuh dengan peningkatan daya imun tubuh badan kita itu sendiri. Produk ini produk yang lulus KKM, halal dan diperakui oleh semua doktor di seluruh dunia. Dapatkan produk ini, Transfector for Life ini dengan segera. Ingat, mencegah lebih baik daripada mengubati. Kalau sudah terlambat, kosnya lebih besar, lebih bahaya. Dapatkannya melalui nombor telefon yang tertera. Baiklah, saudara-saudara sekalian. Perikatan Nasional kehilangan modal untuk menyerang kerajaan. Setiap minggu mereka ulang skrip yang sama, yang basi, yang memuakkan. Kata mereka kerajaan sudah lemah. Perdana Menteri tak ada sokongan. Ekonomi tenat. Tapi fakta ini tak menyebelahi mereka. Faktanya, pelaburan naik, ringgit lebih stabil, rakyat mula nampak hasil dasar kerajaan madani. So, apalagi modal yang tinggal? Modal mereka satu sajalah Papagomo yang selalu mencanang-canangkan fakta yang tak tepat, fakta yang memang semuanya bohong. MCA bukan tunjang kerajaan pun. Kalau MCA keluar pun daripada kerajaan, ini tidak akan melemahkan kerajaan, tapi mendedahkan betapa ceteknya pemikiran politik Perikatan Nasional. Mereka harap rakyat percaya, satu kerusi boleh tumbangkan Anwar. Rakyat sekarang cerdik, yang penting bukan MCA keluar, tetapi Perikatan Nasional makin ditolak oleh bandar, orang muda, dan bahkan orang Melayu moderat sendiri. Perikatan Nasional mungkin makin terpinggir, PAS makin ekstrim, Bersatu makin hancur dengan kes SPRM,
mahkamah dan krisis dalaman. Dulu, Perikatan Nasional ada Green Wave. Sekarang, hanya gelombang kepalsuan. Pengundi atas pagar sudah mula lari, sebab Perikatan Nasional hanya tahu main isu, agama, kaum, dan fitnah. Mereka takut dengan kekuatan Anwar sekarang. Anwar ada sokongan majoriti kukuh. Rakyat makin sedar kerajaan sekarang stabil. Ekonomi pula mula pulih. Perikatan Nasional tahu kalau tak ada isu besar, mereka tak ada peluang langsung untuk PRU 16. Sebab itu mereka nak putar isu MCA keluar kerajaan padahal itu isu remeh. Strategi PN sudah usang. Mereka ulang strategi tahun 2020, jatuhkan kerajaan guna drama. Tapi kini rakyat sudah sedar. Cukup-cukuplah. Kita tak mahu lagi kerajaan yang naik ikut pintu belakang. Yang PN hanya tahu ialah main sentimen, tuduh sana sini, tapi bila pegang kuasa, gagal total. Rakyat tolak kegilaan kuasa PN. Semua ini bukan tentang MCA, ini tentang obsesi. Obses Perikatan Nasional untuk kembali berkuasa. Walau apa cara sekalipun, rakyat sudah muak. PRN pun PN kalah di Negeri Sembilan, Selangor, Pineng. Di parlimen lagi tak ada harapan. Najib dalam penjara, PN dalam panik. PN cuba mainkan persepsi nak alih isu sebenar. Muhyiddin kena kes mahkamah. Dana Jana Wibawa. Perikatan Nasional gagal bentang pelan ekonomi alternatif. So, apa mereka buat? Pilih isu remeh. MCA keluar kerajaan, itulah modal terakhir mereka. Pertanyaan paling pedih kalau MCA keluar kerajaan. Kenapa PN yang panik lebih-lebih? Kerana mereka tahu itu sajalah peluang terakhir nak jatuhkan Anwar secara psikologi. Mereka tahu pilihan raya umum akan datang, rakyat tak akan beri peluang lagi. Sebagai penutup yang pedas untuk didengar oleh semua netizen ialah, rakyat Malaysia sudah nampak. Kerajaan Anwar tidak sempurna, tapi jauh lebih stabil dan berprinsip. MCA keluar bukan kerana krisis, tapi PN makin hilang arah. Hilang hala tuju dan hilang kepercayaan rakyat. Yang goyang bukan kerajaan. Yang goyang sekarang ialah Perikatan Nasional. Akhir kata. Kalau anda suka, tekan like, komen dan subscribe. Kalau korang pun dah penat tengok sandiwara Perikatan Nasional. Channel Nazilin Unity akan terus bongkarkan politik tipu daya dan permainan licik pihak yang terdesak. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen anda. Salam sejahtera. Terima kasih karena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. BN mula runtuh, MCA keluar, akan membuatkan Anwar dan Zahid tertekan. Saudara, Barisan Nasional kini di persimpangan yang terakhir. Satu parti, satu kerusi. Tapi kesannya mampu melumpuhkan seluruh blok kerajaan perpaduan. Ya, kita bercakap tentang MCA. MCA hanya ada satu kerusi di parlimen. Tapi, kini menjadi bom jengkar dalam kerajaan. Desas-desus semakin kuat. MCA bakal keluar kerajaan perpaduan. Satu kerusi, satu parti, satu kesan besar. Persoalannya ialah, kenapa sekarang baru bertindak? Apa motif sebenar MCA nak keluar daripada kerajaan perpaduan ini? Latar belakangnya ialah kerana MCA terpinggir. Tiada menteri, tiada suara, tiada kedudukan. Selepas membantu kempen PRU 15, MCA merasa bahawa mereka seperti dipergunakan oleh UMNO dan Zahid. Mereka tiada tempat di meja rundingan, tapi dipaksa setia. Ini bukan kerjasama.
Ini pengkhianatan politik, kata sumber dalaman MCA. Kini Barisan Nasional dalam bahaya, retak menanti belah. Jika MCA keluar daripada kerajaan perpaduan, ini menjadi bukti jelas bahwa Barisan Nasional sudah tidak relevan lagi. Bayangkan selepas MIC lesap dari radar, sekarang MCA pula mahu angkat kaki. BN tinggal UMNO seorang diri dan UMNO pula makin ditolak rakyat. Saudara, saya nak kongsikan dengan Anda semua, ini terapi imun transfer factor for life. Ini bukan ubat. Ini ialah terapi imun yang meningkatkan daya imun badan kita sehingga 400%. Secara umum dan ringkasnya, kita kena penyakit karena daya imun badan kita yang lemah. Kita kena penyakit karena daya imun badan kita yang bodoh. Dan secara ringkasnya juga, kita sukar untuk sembuh daripada semua jenis penyakit karena daya imun badan kita yang tidak mampu lagi melawan daripada dalam. Jadi, berita baik, Transfer Factor for Life ini meningkatkan daya imun badan kita sehingga 400% dan mendidik imun badan kita menjadi stabil dan bijaksana. Apabila imun badan kita jadi kuat dan bijaksana, secara ringkasnya kita boleh melawan penyakit dari dalam dan menyembuhkan kita daripada semua jenis masalah kesehatan. Produk yang hebat ini lulus KKM, ada sijil halal dan juga diperakui oleh semua dokter di seluruh dunia. Cepat dapatkan produk ini melalui nombor yang tertera, WhatsApp, dan jangan tunggu lama-lama, ambil peluang selagi dapat mencegah masalah kesehatan kita dan ambil peluang untuk mengekalkan tahap kesehatan kita sekarang. Saudara-saudara sekalian, kesan dasar Pakatan Harapan UMNO makin tercabar jika MCA keluar dari kerajaan. Anwar Ibrahim dan Zahid Hamidi kini kehilangan satu lagi tiang sokongan. Ya, dari segi angka mungkin kecil, satu kerusi saja. Tapi dari segi persepsi pula sangat besar. Ini tanda kerajaan perpaduan semakin rapuh. PN pasti akan gunakan isu ini. Kerajaan tak stabil, rakyat patut tukar. Itu antara naratif yang mungkin akan digunakan oleh Perikatan Nasional. Naratif ini pula sangat bahaya jika tidak dijawab segera. Undi Cina terlepas ke tangan DAP. Jika MCA keluar, masyarakat Cina akan lebih yakin kepada DAP. Barisan Nasional akan hilang sepenuhnya akses kepada pengundi Cina. Nak bertanding di bandar, lupakan. BN akan jadi parti yang terperangkap di kawasan luar bandar. Itu pun belum tentu selamat. Kini MCA jadi agen atau free agent. Kalau MCA bebas, kemana mereka akan pergi? Pertama, mungkinkah mereka akan bersatu? Itu mustahil. Bersama dengan DAP pun tidak logik. Jadi, pembangkang Solo mungkin bergerak secara bebas. Tapi yang paling bahaya, MCA mula menyerang kerajaan dari luar. Setiap kritikan mereka akan jadi peluru hidup yang boleh digunakan oleh Perikatan Nasional PN. Implikasinya kepada Zahid Hamidi ini ialah tamparan hebat kepada Zahid. Sebagai pengerusi Barisan Nasional dan timbalan Perdana Menteri, kehilangan MCA adalah isyarat bahawa beliau gagal kawal rumah sendiri. UMNO di bawahnya sudah parah. Kini Barisan Nasional pula mula longgar dan bocor. PRU 16 nanti kalau Zahid masih ditampuk kuasa, BN mungkin dihapuskan dari peta politik nasional. Kerajaan perpaduan tidak lagi perpaduan. Jika MCA keluar, naratif kerajaan perpaduan akan mula dipersoal. Tiada wakil Cina selain DAP. Tiada lagi unsur BN dalam pelbagai kaum. Kerajaan akan dilihat dikuasai satu arah, tanpa representasi inklusif. Ini akan beri bola tanggung kepada pembangkang untuk memainkan isu perkauman dan dominasi.
Sebagai penutupnya, saudara-saudara, politik Malaysia di titik yang genting. Ini bukan sekadar MCA keluar. Ini petanda kematian perlahan Barisan Nasional. Dan jika tidak ditangani segera, akan mengheret kerajaan perpaduan ke dalam pusaran krisis keyakinan. Satu kerusi, satu keputusan, tapi impaknya boleh goncangkan Putrajaya. Akhir kata, MCA bakal keluar, BN bakal terkubur, kerajaan perpaduan makin lemah. Apa pandangan korang? Komen di bawah dan jangan lupa tekan butang subscribe untuk lebih banyak analisis politik panas dari channel Nazilin Unity. Sekian untuk kali ini, jangan lupa tinggalkan komen Anda.